Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan. Alhamdulillah bertemu kita dalam siri yang ke-43. Perbincangan kitab Dhammil Ghurur karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Dhammil Ghurur ini seperti yang kita semua maklum adalah salah satu daripada 40 kitab yang terkandung di dalam Ihya Ulumuddin. Dan Ghurur itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang membinasakan. Bahkan perbincangan Dhammil Ghurur ini diletakkan dalam perbincangan ke-10 daripada 10 kitab yang membicarakan tentang perkara-perkara yang membinasakan. Ini penting kerana ghurur itu membinasakan. Dan telah kita sebutkan bagaimana ghurur ini membinasakan ahli ilmu. Berbagai-bagai golongan, berbagai-bagai puak di dalam kalangan ahli ilmu yang rosak, yang binasa dengan sebab ilmu yang mereka miliki. Demikian juga dengan ahli ibadah. Mereka juga tidak terlepas daripada ghurur. Dan telah kita sebutkan golongan puak-puak dari kalangan ahli ibadah. Ada yang ghurur dengan sebab sembahyang, ada ghurur dengan bacaan Al-Quran, ada ghurur dengan puasa dan haji. Jadi pada minggu ini kita akan sambung siapa lagi yang ghurur. Ramai golongan yang ghurur ini. Salah satu daripadanya adalah mereka yang ghurur dalam kerja-kerja dakwah, dalam kerja-kerja hisbah, dalam kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar, yang giat menegur orang ramai, menyuruh mereka berbuat baik, sedangkan mereka lupa kepada diri sendiri. Pada zaman kita ini, golongan ini terdiri antaranya daripada golongan NGO umpamanya. Golongan pertubuhan kebajikan yang tertentu. Golongan aktivis sosial, aktivis kemasyarakatan yang begitu giat melakukan kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menegur orang ramai, menyuruh berbuat kebaikan. Sedangkan pada masa yang sama mereka lupa kepada diri sendiri. Jadi kita kena faham baik-baik. Yang ditegur oleh Al-Ghazali bukannya suruh buat baik dan tinggal buat jahat itu. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang ditegur oleh Imam Ghazali adalah menyuruh orang berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran, sedangkan yang menyuruh itu lupa kepada dirinya sendiri, dan dengan sebab lupanya itulah maka dia dikatakan ghurur. Jadi apa ciri-ciri mereka ini? Apa dia petanda-petanda mereka ini ghurur? Kita lihat apabila dia menyuruh orang berbuat baik, dia sangat keras. Dalam menyuruh orang berbuat baik itu sangat keras. Kata-kata yang kesat, tingkah laku yang kesat, yang kasar. Dan dia sebenarnya mahukan kekuasaan dan kemuliaan. Mahu dilihat sebagai orang yang berkuasa, mahu dilihat sebagai orang yang mulia pada mata manusia. Apabila dia menangani sesuatu kemungkaran pula dan berlaku penentangan daripada orang ramai, dia marah dan berkata, aku ni muhtasib. Ini istilah muhtasib ini mungkin istilah yang asing bagi kita, tapi pada satu ketika dahulu dalam kerajaan Islam, dalam khilafah Islam yang dahulu, ada golongan muhtasib yang kerjanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik, menggalakkan orang ramai berbuat baik dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maka mereka ini digelar sebagai muhtasib daripada perkataan hisab itu. Hisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah nanti. Maka wujud golongan muhtasib. Jadi muhtasib inilah apabila menyuruh orang, dia menyuruh dengan kasar. Tak ada budi bahasa, tidak ada pertimbangan akhlak dalam melakukannya. Apabila dia larang, begitu juga. Bahkan apabila ditentang, bila orang jawab, maka dia marah. Kenapa? Kerana aku ni muhtasib, aku ada kuasa. Nanti aku tangkap, nanti aku itu dan nanti aku ini. Maka ini ditegur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ada kalanya dia mengumpulkan orang ramai di masjid. Jadi barang siapa yang lambat datang, maka dia akan keluarkan kata-kata keras terhadapnya. Misal kata dia perlu menyampaikan suatu maklumat.
mengumpulkan orang ramai di masjid. Jadi ada yang lambat sampai, maka yang lambat sampai itu siaplah akan terkena kata-kata yang keras dan mungkin keji dan tidak baik. Jadi ini sikap kelakuan mereka. Jadi tujuan sebenar orang yang sedemikian bukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kerana kita dapat lihat bahawa tujuan sebenar mereka adalah riak dan menunjukkan kuasa. Kalau dia ikhlas kerana Allah, bukan begitu caranya. Kalau ikhlas kerana Allah, mahu melihat kebaikan, ikhlas kerana Allah, mahu melihat keburukan ditinggalkan, maka bukan demikian caranya. Banyak contoh-contoh yang kita boleh lihat daripada muhtasib yang terbaik. Siapa? Iaitu baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat baginda. Bukan begitu perangai dan kelakuannya kepada orang-orang, hatta kepada orang-orang yang tidak beriman sekalipun, hatta kepada musuh-musuh mereka sekalipun, bukan begitu kelakuan mereka. Sedangkan mereka yang mendabik dada sebagai muhtasib ini begitu angkuh dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kenapa? Kerana terkandung dalam fikir, dalam jiwa mereka itu adalah sifat riak, sifat bongkak, mau menunjukkan kuasa. Kalau misal kata ada orang lain yang mengendalikan urusan masjid, mengambil tempat dia, nescaya dia marah dia. Setengah dari mereka melaungkan azan dan dia menyangka dia melakukannya kerana Allah. Tapi kalau datang orang lain melaungkan azan semasa ketiadaannya, nescaya akan berlaku kiamat. Ini kata-kata Imam Ghazali. Nescaya akan berlaku kiamatlah di masjid itu. Dan dia akan berkata, kenapa orang ni merampas hak aku? Dan kenapa kedudukan aku dicabar? Bukankah aku muazzin dalam masjid ini? Aku yang sepatutnya azan. Dan aku yang sepatutnya beri keizinan kalau aku nak bagi keizinan kepada orang lain. Begitulah. Lebih kurang. Perkataan-perkataan yang mungkin keluar. Kerana tiadanya keikhlasan dalam diri orang-orang yang menjalankan tugas-tugas ini, yang pada zahirnya tugas-tugas yang baik. Akan tetapi tugas-tugas yang baik sekalipun, kalau yang melakukannya itu menyimpan sifat takabur, menyimpan sifat riya di dalam hati dan perasaan mereka, maka natijah yang terhasil daripada amalan itu bukanlah natijah yang baik. Demikian juga kalau dia pegang jawatan sebagai imam dalam masjid itu. Dia sangka dirinya itu baik. Sedangkan tujuan sebenarnya agar dia dikatakan dia adalah imam masjid. Dan imam masjid ini adalah seorang yang memiliki kedudukan yang besar dalam masyarakat. Kedudukan yang tinggi. Apatah lagi apabila masjid itu adalah masjid yang penting, masjid yang besar. Dalam sesuatu bandar umpamanya. Jadi sama juga dengan Bilal tadi. Dengan muazzin tadi. Kalau sekiranya kedudukannya itu diambil oleh orang lain, sedangkan orang lain itu lebih warak dan lebih alim dan lebih berketerampilan daripadanya, lebih layak daripadanya untuk mangku tugas itu, untuk menjalankan tugas itu, pastilah dia akan marah. Pastilah berat rasa hatinya. Kenapa? Tujuan dia selama ini pun bukanlah kerana Allah, tapi kerana jawatan itu, kerana kedudukan itu, dan kerana glamour ataupun pengaruh yang dia perolehi melalui jawatan dan kedudukan itu. Maka semua itu adalah petanda-petanda kepada ghurur, terpedaya, tertipu. Orang yang menyangka dirinya itu baik kerana dia pegang jawatan yang baik, dia buat kerja yang baik, sedangkan sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang mazmumah itu begitu kuat bersarang di dalam hatinya. Kemudian Al-Ghazali rahimahullah juga menyebut tentang ghurur golongan yang tinggal dekat dengan Mekah dan Madinah. Ini pun suatu yang memberikan kebanggaan. Oh, dia ni duduk di Mekah. Saya ada saudara yang duduk di Mekah. Rakyat Saudi duduk di Mekah. Dia dah jadi rakyat Saudi. Lama dah duduk Mekah. 20 tahun, 30 tahun. Jadi perkataan-perkataan yang seumpama itu mendatangkan kebanggaan,
Mendatangkan rasa hebat. Bukan setakat yang duduk di Mekah. Bahkan kaum kerabat, saudara mara pun tumpang bangga. Hanya semata-mata kerana duduk di Mekah. Hanya semata-mata kerana ada suatu kaitan dengan tanah haram. Duduk di Mekah ataupun di Madinah. Jadi, bila disebut yang sedemikian, maka dia merasa bangga. Sedangkan, pada hakikatnya kemuliaannya itu bukan letak kepada dia duduk di Mekah ataupun Madinah. Kalaulah sekiranya dia seorang yang tamak terhadap harta, dia mengumpulkan harta-harta yang haram, dia seorang yang bakhil, suka menyimpan harta dan tidak suka untuk membelanjakannya untuk kebajikan, dia seorang yang riak, dia seorang yang tamak, dan dia memiliki segala macam perkara-perkara yang membinasakan, dia takkan selamat walaupun dia duduk berdekatan dengan Mekah. Hatta kalau dia duduk di dalam Kaabah sekalipun, dia takkan selamat kalau sekiranya tidak disucikan jiwanya daripada segala sifat-sifat yang mazmumah tadi. Walau bagaimanapun, kecintaan kepada pujian dan mahu dikatakan orang tinggal dekat dengan Mekah atau Madinah telah memaksanya terus tinggal di situ, dan sekaligus memaksanya terus-terusan bergelumang dengan sifat-sifat keji ini. Sifat keji itu dia tak tinggalkan, kerana itu sifat dia. Pada masa yang sama dia juga suka dipuji. Tambah satu lagi sifat keji itu. Apa dia? Dipuji duduk dekat Mekah, duduk dekat Madinah. Jadi orang yang begini adalah seorang yang terpedaya. Dia telah lupa bahawa tiada amalan ataupun ibadat yang terlepas daripada penyakit. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui bagaimana penyakit ini boleh merosakkan amal ibadatnya, maka orang ini akan terpedaya. Tapi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana amal-amal ibadat yang berbagai ini boleh rosak, boleh binasa, boleh ditolak oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, maka Imam Ghazali rahimahullah menasihatkan kita agar membaca sekumpulan lagi kitab-kitab beliau dalam Ihya Ulumuddin. Contohnya, kalau kita nak mengetahui perkara-perkara yang merosakkan sembahyang, maka rujuklah kepada kitab sembahyang. Kitab As-Salah. Nak tahu tentang perkara yang merosakkan haji, maka ada perbincangannya di dalam kitab haji. Begitu juga dalam soal puasa, zakat dan lain-lain. Lihatlah kepada kitab-kitab yang berkenaan. Jadi tujuan perbincangan yang disebut di sini secara sepintas lalu hanyalah semata-mata untuk menunjukkan bagaimana amal ibadat itu membawa kepada ghurur. Amal ibadat itu boleh menyebabkan seorang itu jadi ghurur. Jadi kita sebutkan di sini beberapa contoh secara ringkas. Kemudian ada orang ghurur dengan sebab zuhud, dengan dalam keadaan dia berzuhud. Kononnya berzuhud. Bukan zuhud itu sendiri ghurur. Zuhud itu sendiri adalah pakaian para nabi, para aulia. Tapi ada orang yang menzahirkan zuhud, menunjuk-nunjuk zuhud, mahu dikenali sebagai seorang zahid, sedangkan pada hakikatnya dia seorang yang ghurur. Bagaimana? Ada puak, kata Imam Ghazali, ada golongan yang zuhud pada harta dan berpada dengan pakaian dan makanan yang ala kadar, manakala tempat tinggalnya adalah masjid. Tinggal dalam masjid. Makan ala kadar apa-apa yang ada, pakaian pun begitu. Dan mereka sangka mereka telah mencapai martabat zuhud. Orang ni zuhud. Orang semua kata dia zuhud. Mana maklum sajalah. Pakai ala kadar, makan ala kadar, duduk pun di masjid saja. Masuk waktu sembahyang. Jadi mereka sangka mereka dah dapat zuhud. Dah mencapai martabat zuhud. Sedangkan pada hakikatnya mereka masih lagi mahukan kekuasaan dan pangkat. Sama ada melalui ilmu, nasihat yang mereka berikan, ataupun semata-mata zuhud. Tujuan mereka lakukan semua itu adalah untuk dapat pangkat dan kekuasaan. Maknanya apa? Pangkat pada sisi manusia. Pengiktirafan pada sisi manusia itulah pangkat. Dapat kedudukan. Dipandang tinggi. Itu makna pangkat. Dipandang tinggi oleh manusia. Dengan sebab apa?
Dengan sebab pakaian yang mereka pakai, zuhud. Dengan sebab makanan yang mereka pakai, menunjukkan mereka ini zuhud. Dengan sebab nasihat-nasihat yang mereka keluarkan, perkataan mereka, ceramah-ceramah mereka, maka mereka ini dilihat sebagai zuhud. Dan itu yang dia mahu, itu yang mereka suka dengar. Sanggup berpakaian compang-camping seadanya, sanggup makan makanan yang seadanya, demi untuk mendapat pangkat pengiktirafan pada mata manusia. Jadi kalau begitu keadaannya, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan perkara yang lebih ringan dari dua perkara yang berat, dan bertuju dengan perkara yang lebih besar dari dua perkara yang membinasakan. Kenapa? Kerana pangkat lebih besar dari harta. Kata Imam Ghazali, pangkat lebih besar daripada harta. Maknanya lebih besar mudaratnya dari harta. Kalau dia tinggalkan pangkat dan ambil harta, maknanya dia lebih selamat. Kemungkinan untuk dia selamat lebih besar. Maka orang ini telah terpedaya. Kerana dia menyangka dia termasuk dalam golongan orang yang zuhud pada dunia. Sedangkan sebenarnya dia tak faham pun makna dunia. Dan dia tidak tahu bahawa kemuncak kelazatan dunia itu adalah kekuasaan. Dan orang yang idamkannya, pastilah orang itu orang yang munafik. Sama ada dia munafik, ataupun seorang yang penghasad, orang yang takabur, orang yang riak, orang yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang tercela. Itu pencinta kepada dunia, pangkat dunia. Orang yang nak kepada dunia ini petanda dia ini munafik, ataupun hasad, takabur, riak, dan segala macam lah. Sifat-sifat yang mazmumah itu. Kita tidak menafikan ada kalanya dia meninggalkan kekuasaan dan mengutamakan khalwat dan uzlah. Dia berkhalwat dan beruzlah. Mana kalau dia buat demikian? Akan tetapi, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang sedemikian masih lagi terpedaya. Kenapa? Kerana dia menggunakannya untuk berhubung dengan orang-orang yang kaya. Menggunakan status yang dia miliki itu untuk berhubung dengan orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya pun suka juga kepada orang-orang yang sufi-sufi ini. Orang-orang yang zuhud-zuhud ini. Jadi dia suka dapat berhubung dengan orang-orang yang kaya. Jadi bila berada bersama dengan orang-orang yang kaya, yang berharta, orang yang memiliki kedudukan, maka dia merasa rendah diri. Dan dia mengharap untuk dirinya sendiri lebih banyak dari apa yang dia harapkan untuk mereka. Dia kagum dengan amalannya. Dan dia bersifat dengan sejumlah sifat-sifat yang keji. Sedangkan dia tidak mengetahuinya. Barangkali orang ini, kerana persahabatannya dengan orang yang kaya itu tadi, dikurniakan harta. Dapat harta. Orang kaya bagi pada dia harta. Kepada tok guru dia ni. Akan tetapi, dia tidak mahu mengambilnya. Kerana apa? Takut dikatakan terbatal zuhudnya. Kalau ambil, nanti orang tak kata zuhud pula. Kalau dikatakan padanya bahawa ini halal, maka ambillah pada zahirnya. Dan tolaklah secara batin, secara rahsia. Dia tidak mengizinkannya untuk dirinya. Kerana takut celaan manusia. Ini saya petik kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Katakanlah, ambillah tuan syekh, ambillah tu guru. Kata ini, tak boleh anak zuhud. Tak boleh. Kalau begitu, tuan ambillah secara zahirnya sahaja. Sedangkan secara batinnya, tuan tolak. Secara rahsia, tuan tolak. Maka, itu pun dia tak mahu juga. Tapi kenapa? Kerana takut. Pada hakikatnya, dia takut dicela oleh manusia. Itu pokok persoalannya. Macam mana dia nak kata dia zuhud? Kerana dia takut kepada celaan manusia. Kerana celaan manusia itu adalah sebahagian daripada dunia. Maknanya apabila dia takut kepada celaan manusia, maka dia seorang yang sangat mengharapkan pujian manusia. Yang itu adalah merupakan daripada dunia. Daripada pangkat. Pujian manusia itu adalah pangkat dunia. Maknanya, segala-gala yang dia lakukan itu semuanya berpunca daripada kecintaannya kepada dunia. Maka kata Imam Ghazali, dia ni sebenarnya mengidamkan pujian manusia. Dan pujian manusia itu adalah merupakan selazat-lazat pintu dunia.
Tapi dia ni melihat dirinya seorang yang zuhud pada dunia. Maka dengan sebab itu kita katakan dia ni terpedaya. Dia terpedaya kerana dia sangka dia zuhud. Sedangkan hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Az-zuhdu fid dunia. Sedangkan dia zuhud kerana nak dunia. Maka itu bukanlah zuhud sebenarnya. Itu hanyalah merupakan lakonan-lakonan sahaja. Jadi sebab itulah maka dia suka sangat berhubung dengan orang kaya, orang-orang kaya. Suka sangat memuliakan mereka, mengutamakan mereka mengatasi orang fakir dan cenderung terhadap orang-orang yang berhajat kepadanya dan memujinya dan benci kepada orang yang cenderung kepada orang-orang lain yang zuhud. Ini sifat mereka, ciri-ciri mereka. Jadi kalau siapa-siapa yang berhajat datang puji kepada, datang memuji-muji, kata dia zuhud, suka sangat hatinya. Tapi kalau sekiranya orang ramai tidak cenderung kepadanya, memuji kepada orang lain, kata orang lain yang zuhud, maka marahlah dia, sakitlah hatinya, kerana yang menjadi hasratnya selama ini adalah pujian dan juga sokongan orang ramai. Itu tujuan dan matlamatnya. Jadi semua itu adalah merupakan ghurur. Semua itu adalah merupakan tipu daya yang datang daripada syaitan. Kita lihat betapa halusnya permainan syaitan itu sehingga ramai manusia yang terpedaya, termasuklah mereka yang kononnya, yang pada zahirnya adalah merupakan orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang meninggalkan dunia. Orang yang berpakaian ala kadar, yang makan minum ala kadar, tempat tinggal pun tiada. Kepastilah orang ramai melihat mereka ini sebagai orang yang zuhud. Mungkin sebahagian orang ramai mengangkat mereka sebagai wali-wali. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui hakikatnya. Akan tetapi, Al-Ghazali menyebutkan di sini, kalau sekiranya yang dituntut daripada perbuatannya itu, yang dikehendaki daripada perbuatannya itu adalah pandangan orang ramai, hatta apabila dia menolak suatu harta sekalipun, dia berikan suatu pemberian, dia tolak pemberian itu. Kerana apa? Kerana takut dikatakan orang. Maka itulah petanda dia bukanlah seorang yang zuhud, kerana pada hakikatnya dia seorang yang cintakan kepada pujian manusia. Dia seorang yang cintakan kepada pandangan dan apa yang manusia fikir terhadap mereka. Maka pada hakikatnya mereka ini bukanlah zuhud. Bahkan mereka ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang telah ditipu oleh syaitan. Wal'iyadhu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.